Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid cikgu, apa khabar? Pelajar 1AK 1 Al-Khawarizmi, harapnya semua pelajar 1AK berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dilindungi dan juga berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi daripada sebarang musibah, penyakit berjangkit, sebarang malapetaka dan juga kecelakaan semasa kita berada di atas dunia maupun di mana-mana sajalah kita berada, lebih-lebih lagi berada di rumah. Walaupun kita di rumah, macam-macam juga perkara boleh berlaku. Cikgu doakan kita semua sihat sejahtera. Berjumpa lagi kita untuk kelas online lagi. Tak boleh nak buka kelas sebab kita masih lagi berhadapan dengan masalah besar yang berlaku. Apa dia tahu tak? Masalah yang selalu kita dengar, yang selalu diwara-warakan dekat berita ataupun dekat media masa, iaitu tentang COVID-19 yang masih belum ditemui penghujungnya. Tapi insya-Allah akhir tahun ini sudah pasti kita semua akan kita panggil sebagai herd immunity, iaitu imuniti berkelompok, yang mana setelah semua orang menerima vaksin, iaitu orang dewasa, insya-Allah COVID-19 ni akan beransur pergi perlahan-lahan dan kita semua akan kembali kepada kelas seperti biasa, insya-Allah. Okey, untuk video kali ni, maaf ya cikgu dah awal-awal dah ambil panjang. Untuk video kali ni, tanpa kita buang masa, kita nak belajar iaitu tajuk subtopik yang seterusnya. Tajuk masih sama, iaitu unit 6. Tengok dekat sini, unit 6 adalah buku unit 6 tumbuhan, iaitu kepentingan bahagian tumbuhan. Boleh tengok dekat buku teks ada muka surat berapa, boleh check, kemudian boleh tengok dekat isi kandungan, tengok kepentingan bahagian tumbuh-tumbuhan. Okey, mari kita mulakan tanpa kita membuang masa. Sebelum ni kita dah belajar tentang bahagian tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Kita boleh tengok dekat bahagian daun. Ada daun yang bentuk lurus, ada daun yang namanya dipanggil selari, ada yang daun berselirat, ataupun akar, ada akar tunjang yang straight dan juga akar berserabut. Dia mencapah ke sana dan juga ke sini. Dan juga bahagian batang sama saja, daun, dan juga kalau pokok, ada pokok berbunga dan ada juga pokok tidak berbunga. Ada juga pokok yang berbuah dan ada juga pokok yang tidak berbuah. Manakala kalau pokok tu berbunga, insya-Allah kita boleh panggil sebagai pokok yang berbuah. Tidak semua pokok berbunga adalah pokok buah, tetapi semua pokok buah adalah berbunga. Kita kena fahamkan konsep tu, tapi tak apa, bukan itu yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Pada video kali ni kita bincang tentang kepentingan bahagian tumbuhan. Kita tengok dulu kat gambar sini, kita boleh tengok ada gambar pokok apa ni, tapi kita boleh tengok bagaimana akar lebih besar daripada bahagian atas pokok. Itu adalah benda normal. Dan juga tengok dekat sini, ni adalah gambar yang cikgu ambil masa cikgu cycling dekat sawah dulu. Cikgu memang suka cycling. Kalau dekat sawah, dekat bahagian-bahagian tempat cikgu ni banyak sawah. Kemudian kita tengok dekat sini pula, ni buah apa? Ini adalah buah cempedak. Ni cikgu lah ni. Ni dah lama, gambar lama dah ni. Gambar sebelum PKP 2020 2019, tak ingat cikgu. Ini masa cikgu hiking, ni pokok biasa ni pokok ikonik. Bila nampak pokok besar ni, cikgu memang suka ambil gambar ni pokok. Okey, kita pergi juga kepada kepentingan bahagian tumbuhan. Bahagian tumbuhan ada 4 bahagian yang asas, yang mana awak semua perlu tahu. Kita tengok satu persatu, iaitu nombor 1 adalah bunga. Seperti yang awak tengok dekat pokok, bunga adalah bahagian asas bagi setiap pokok. Tetapi tidak semua pokok ada bunga, tapi bunga ni adalah bahagian asas. Dan juga seterusnya adalah nombor 2, daun. Tengok kat sini, daun. Color hijau yang awak nampak dekat pokok tu, itu adalah daun. Manakala nombor 3 adalah batang pokok. Batang pokok ni yang cikgu peluk dekat sini gambar ni. Ini adalah batang pokok. Takkan batang pun tak tahu kan? Mestilah tahu. Batang tu kalau kita tengok bahagian tu,
tengok dia straight, tak semestinya straight, tak semestinya lurus, dia ada yang bercabang sana sini, ada yang bercabang sana sini. Itu adalah dipanggil sebagai batang pokok. Manakala akar adalah bahagian yang kita tak boleh nak nampak, tapi kita boleh nampak kalau kita gali tanah tu. Tengok dekat sini, ini adalah akarnya. Kemudian kita pergi satu persatu kepada sebelum tu. Ini adalah gambar yang cikgu ambil masa cikgu pergi dekat Taman Botani Kuala Lumpur rasanya. Taman Botani Kuala Lumpur, apa namanya cikgu tak ingat lah. Taman Botani Perdana. Dekat situ ada koleksi topiary. Topiary ni pokok yang tak tumbuh dekat Malaysia. Dia tumbuh kalau kita bawa ataupun kita import dekat Malaysia. Kita import ke Malaysia, kita tanam. Dia akan tumbuh lah. Tapi ni bukan pokok tempatan. Ni pokok-pokok yang kita bawa ke Malaysia untuk kita saja untuk tunjukkan kepada penduduk tempatan bahawa ada berbagai-bagai jenis pokok yang berada di dunia. Seterusnya kita pergi kepada bunga dan juga buah. Tengok dekat gambar yang cikgu ambil ni, ada gambar pokok mangga. Pokok mangga ditanam dekat pasu je. Ini mungkin dia ada gunakan teknik tertentu untuk membuahkan buah mangga tanpa perlu dia membesar. Mungkin dibagi baja, mungkin dibagi nutrien yang mencukupi, air yang mencukupi, cahaya matahari yang mencukupi, dan juga mungkin disuntik dengan sedikit hormon. Sebab itulah dia boleh mengeluarkan buah. Ini adalah pisang. Ni dekat rumah cikgu ini cikgu ambil ni. Ni pisang yang tak pastilah kalau awak suka makan ke tak, tapi pisang ni banyak manfaatnya kalau kita makan. Memberi kesihatan, kalsium ada, lagi apa dekat pisang, memberi kekuatan, ada glukos, memberi tenaga. Kalau nak jogging lama, sebelum jogging, setengah jam sebelum jogging, boleh makan pisang. Ataupun nak bersenam sebelum bersenam untuk dapatkan energi, kekuatan yang lebih, kita makan pisang. Sebab glukos dalam pisang ni jadi jenis yang mudah terurai dan masuk ke salur darah manusia dan memberikan tenaga, seterusnya memberikan tenaga kepada otot. Itulah pisang ni adalah cempedak kenang ke ni, cempedak ni cikgu ambil kat Google ni. Okey, bunga dan buah. Bunga adalah bahagian pembiakan tumbuhan. Seperti mana manusia membiak, sama juga macam pokok. Tetapi pokok membiak menggunakan bunganya. Bunganya adalah biji benih. Tengok dekat bunga. Bunga akan bertukar menjadi buah. Pernah tengok tak bunga yang banyak, contoh dekat pokok mangga ataupun dekat pokok durian ataupun dekat pokok yang berbunga. Semua pokok berbunga. Kalau awak tengok sebelum musim nak berbuah tu, sebelum mengeluarkan buah, dia akan berbunga. Dia cikgu tunjukkan contoh lah, video ataupun cikgu tunjukkan contoh ketika dalam kelas online nanti. Dan juga buah juga, bunga akan bertukar menjadi buah. Kemudian buah juga bertukar menjadi biji benih. Biji benih itulah yang digunakan oleh tumbuhan untuk membiak. Biji benih tu yang kita selalu tanam. Dia kecil je. Kalau pokok sawi boleh pula, ataupun pokok bunga ataupun pokok sayur-sayuran yang awak tanam, yang awak beli dekat supermarket. Ada satu site tu, tempat tu dia ada jual biji benih yang kecil-kecil. Awak boleh tengok, itulah biji benih yang digunakan untuk membiak oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian biji benih ni macam mana? Biarkan je tak? Kita kena tanam dekat tanah, kemudian kita siram dengan air. InsyaAllah lepas beberapa minggu dapatlah hasilnya. Tapi itu sayur lah. Kalau pokok buah ni lambat. Seterusnya daun. Daun ni yang memang kita selalu nampak dekat pokok. Kita nampak pokok je mesti nampak daun. Daun warna apa? Daun yang selalu kita jumpa adalah warna hijau. Hijau menunjukkan pokok itu sihat. Kalau pokok tu daunnya kalau kuning, mungkin dia dah nak luruh ataupun mungkin dia kurang nutrien seperti magnesium, lagi apa lagi saya tak ingat. Adalah nanti, tapi tak perlu belajar yang tu. Tengok dekat sini, bahagian daun digunakan oleh pokok sebagai bahagian untuk membuat makanan. Makanan dihasilkan digunakan bahagian tumbuhan lain. Daun ni, makanan mana dia ambil tu? Makanan yang dia ambil daripada cahaya matahari. Dia serap cahaya matahari, ditukarkan menjadi, dia adalah proses yang banyak, tapi awak akan belajar mengikut tahun-tahun. Awak tahun 1 kita belajar yang macam ni lah. Maknanya daun tu memang digunakan sebagai oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan ni untuk siapa? Untuk tumbuhan tu jugalah, dibawa ke seluruh badan, sama macam manusia. Manusia makan guna mulut, tapi kalau tumbuhan ni dia tak makan, dia menghasilkan makanan sendiri. Nampak tak ajaibnya ciptaan Allah ni? Dia boleh menghasilkan makanan sendiri dengan cara menyerap cahaya matahari. Okey, seterusnya kita tengok bahagian batang pokok. Ni tengok gambar yang cikgu tunjuk ni, mungkin buruk sikit lah dekat
dekat skrin ni, tengok dekat sini, batang pokok digunakan untuk mengangkut makanan ke semua bahagian tumbuhan. Dah dihasilkan oleh daun, makanan itu siapa yang nak bawa? Yang membawanya adalah batang pokok. Jadi daripada daun yang atas berimbun tu dihasilkan makanan yang terhasil yang juga disimpan dalam daun, kemudian dibawa melalui ranting, melalui batang kecil, batang besar sampailah ke batang yang besar sekali, kemudian akan dibawa ke seluruh bahagian tumbuh-tumbuhan, bawa ke akar ke, bawa ke lagi mana, yang paling penting kat bunga ataupun daun yang lain tak payah, daun memang dah menghasilkan makanan, dibawa ke batang juga, dan juga dibawa ke yang paling penting apa tu, buah lah, sebab nak menghasilkan situ dia dah menggunakan banyak gula glukos, dipanggil glukos. Sebab itulah dia dibawa daripada apa ni, daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Dan akhir sekali adalah akar. Tengok dekat sini gambar ni, akar. Mungkin awak tak pernah tengok, mungkin susah nak tengok akar, sebab akar ni kalau awak nak tengok, awak kena cabut pokok tu. Bila dah cabut pokok, kemungkinan besar untuk tumbuhan tu mati adalah tinggi. Jadi bila awak nak tengok akar ni, awak cabutlah pokok yang dah nak mati, pokok yang kecil lah, rumput pun okey, cabut rumput. Kalau awak cabut rumput, awak nampaklah bawah tu dia ada akarnya. Dia agak sukar sikit lah, kadang nak cabut rumput pun susah juga. Jadi kita nak tengok apa fungsi akar pula. Contoh macam tadi, kita dah belajar daun, kita dah belajar bunga, kita dah belajar batang, kemudian tengok batang pokok, kemudian tengok akhir sekali adalah akar. Okey, akar yang berada di bawah, yang berada di dalam tanah. Dah berada dalam tanah, mungkin dia nak ambil sesuatu daripada tanah tu. Sebab tanah dia ada nutrien dan juga air. Kalau awak siram tanah, contoh awak ambil air, awak siram tanah, tanah tu akan menyerap air. Daripada tanah tu juga akan terdapatnya nutrien. Jadi, fungsi akar adalah untuk menyerap air dan nutrien daripada tanah. Nutrien dan air ni nak dibawa ke mana? Nak bagi siapa minum? Nak bagi orang minum? Tak. Dia nak bagi air ini kepada batang, kepada daun. Daun tak dapat air. Jadi yang membawa air ni adalah akar, dibawa kepada batang tadi. Batang tadi dibawa kepada ranting kecil. Ranting kecil dibawa kepada daun dan juga buah-buahan. Dan juga fungsi yang lain juga akar adalah untuk menyokong pokok agar sentiasa kekal tegak. Itulah antaranya yang kita belajar tentang kepentingan bahagian tumbuh-tumbuhan. Jadi kita nak ulang balik, kita tengok kepentingan bahagian tumbuhan ada 4 bahagian, iaitu nombor 1 bunga, nombor 2 daun, nombor 3 batang pokok, dan juga nombor 4 akar. Kita tengok bunga dan buah. Bunga dan buah ni kita boleh jadikan satu. Ada jenis pokok yang berbuah dan juga pokok yang berbunga. Tak semua pokok berbunga adalah pokok yang berbuah, tetapi pokok yang berbuah semuanya pokok yang berbunga. Dia bukanlah bunga yang sebelah-sebelah, nanti kita tunjuk. Kemudian daun, kemudian batang pokok dan juga akar. Okey, selesai sudah kita punya video untuk kali ini. Harapnya awak ingatlah apa yang kita belajar hari ini. 4 sahaja bahagian tumbuhan, iaitu akar, kita tengok dekat sini, bunga, daun dan juga batang. Bunga, daun, batang pokok dan juga akar. InsyaAllah untuk kelas dan ataupun video yang seterusnya kita akan menyambung pelajaran yang seterusnya. Sampai sini saja video kita pada hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Alhamdulillah, dan jangan lupa apa yang kita belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.